Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Nama saya Dr. Ashikin. Saya merupakan pesara, baru saja bersara secara pilihan pada 28 September yang lalu, dan berdasarkan daripada itu saya banyak menerima soalan lah berkenaan dengan urusan pencen pilihan ni kan. Baik. Pertama sekali, mungkin sangat mudah untuk kita semua melihat apakah dokumen-dokumen ataupun tata cara yang diperlukan melalui laman web iaitu jpapencen.gov.my. Boleh lihat di bahagian pilihan lah, bersaraan pilihan di bawah Seksyen 12 Akta 227/239. Okey, jadi masa kita nak buat pencen, nak mohon pencen, bukan nak buat pencen dia, nak mohon pencen ni, kita boleh refer di sini dan sangat mudah sebenarnya. Okay, tapi oleh kerana rakan-rakan bertanya macam tu, jadi izinkanlah saya untuk saya kongsilah bagaimana pengalaman saya, apa yang telah saya lalui sepanjang menguruskan urusan untuk bersara pilihan ini. Okey, mula-mula sekali kita kena pastikan bahawa kita telah menepati syarat untuk kita memohon untuk pencen. Okey, apakah syarat-syarat dia? Pertamanya adalah kita ni telah pun disahkan dalam jawatan. Okey, berapa lama? Iaitu minimum 10 tahun disahkan dalam jawatan, bukannya 10 tahun bekerja dengan majikan, ya. Okey, jadi kena buat calculation lah dan kena tahulah bilakah tarikh kita disahkan dalam jawatan. Okey, kemudian kita ni telah pun memilih, telah memilih dan diluluskan untuk mendapat taraf berpencen lah. Ya, kalau kita tak ambil taraf berpencen tapi nak pencen macam mana kan? Sebab kita tak bukan untuk taraf pencen. Ya, ada yang ambil KWSP kan. Okey, jadi make sure anda adalah orang yang mempunyai taraf berpencen. Okey, kemudian seterusnya adalah kita ni hendaklah berumur 40 tahun ke atas. Jadi yang bawah 40 tahun tu sabar-sabar dulu, mesti kena 40 tahun walaupun anda telah pun disahkan dalam perkhidmatan selama 10 tahun. Sebab ada jugalah saya dengar kan yang tak sabar-sabar juga nak pencen. Tapi muda sangat lagi kan. Jadi saya rasa ni kita kena fahamlah bahawa kita mesti sekurang-kurangnya 40 tahun. Ya. Macam kes saya bersara pada umur saya 45 tahun. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita rasa kita telah menepati 10 tahun disahkan berkhidmat, umur kita pun dah 40 tahun, ya. Dan kita adalah adalah berada dalam taraf berpencen, maka bolehlah kita membuat permohonan melalui surat. Buat surat simple saja, namun di dalamnya kita hendaklah meletakkan justifikasi kenapakah kita ingin bersara pilihan. Walau bagaimanapun adalah lebih baik untuk kita merujuk kepada pihak BSM yang boleh membantu kita memberi penjelasan lagi apakah dokumen-dokumen ataupun perkara-perkara yang perlu kita lakukan, sediakan untuk memulakan urusan permohonan pencen awal ni. Okey. Jadi dalam kes ini, surat ini yang kita nak mohon ni hendaklah sekurang-kurangnya dimohon 3 bulan sebelum tarikh kita ingin pencen. Dan tarikh yang kita ingin pencen ini tidak
tertakluk kepada tarikh birthday kita. Tak perlu pun, sebab kita bersara pilihan, bukan bersara wajib. Bersara wajib dia kena ikutlah kan, sebab nak genapkan umur dia. Okey, jadi saya telah pencen pada 28 September 2022 dan itu bukan tarikh lahir saya. Bukan tarikh birthday saya. Okey. Maknanya umur saya 45 tahun dan ada ekstra lah. Baik. Selepas itu, ya, kita kena tahu bahawa surat yang kita buat tu adalah perlu melalui ketua jabatan kita. Okey, untuk pengetahuan anda semua, saya merupakan bekas, maknanya saya pencen dengan jawatan terakhir saya adalah merupakan sebagai pensyarah kanan, ya, di sebuah universiti awam tempatan, ya, dan dalam masa yang sama saya turut mempunyai tugas sampingan bukan hakiki, iaitu sebagai ketua jabatan lah di peringkat cawangan. Baik, jadi oleh kerana saya sebagai seorang pensyarah kanan dan ketua jabatan saya adalah dekan, maka saya telah menulis surat tersebut melalui dekan. Ya? Dan jadi dekan perlu sokong, maknanya dekan kena tahulah, ketua jabatan kita kena tahulah bahawa kita memohon. Di dalam kes saya telah ketika saya membuat keputusan tersebut, ya, surat pun dah buat, cuma belum hantar. Apa yang saya buat adalah saya bercakap secara verbal terlebih dahulu dengan dekan. Ya. Jadi setelah itu, sebabnya ia adalah untuk memudahkan ketua jabatan kita mengetahui apakah justifikasi kita, kerana mereka turut perlu mempunyai maklumat yang jelas lah apabila ditanya nanti kan. Ya, kita hendaklah menceritakan dengan baik. Baik, setelah itu surat itu dihantar ke BSM, ya. Dihantar ke BSM dan akan bermulalah sesi-sesi ataupun item-item yang berikutnya yang termasuk dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan untuk dihantar dan diisi. Ya. Jadi, apa yang kita perlu isikan masa tu adalah yang perlu kita sediakan adalah salinan dokumen bank. Dia nak tahu nombor akaun kita, ya, nombor kad pengenalan kita, dan yang ini kalau ikut yang diminta kepada saya adalah salinan gambar kad pengenalan lah. Okey, salinan gambar kad pengenalan ini adalah yang terdiri daripada diri kita sendiri serta salinan kad pengenalan pasangan dan anak-anak. Ya. Begitu juga ada keperluan untuk menyertakan salinan sijil kelahiran. Ya. Bergantung, ya, ia bergantung kepada tempat BSM anda masing-masing lah. Okey, kemudian turut diperlukan adalah salinan sijil nikah, ya, sijil nikah kita. Dan seterusnya, kalau sekiranya kita ada anak-anak yang OKU dan sebagainya, semuanya kita kena prepare lah dan kena hantarlah kepada mereka bagi tujuan Hermes, ya. Okey. Kemudian pihak BSM akan bekerjasama dengan bahagian bendahari untuk menyediakan sijil akuan berhutang atau tidak berhutang. Ya. Ini adalah selalunya kalau sekiranya bagi kes macam pensyarah ni, dia ada hutang dengan universiti yang menaja ketika sambung belajar sebagai contoh. Maknanya apa-apa sahajalah yang berkaitan, yang akan disediakan oleh
pihak majikan kita lah. Baik. Kemudian dalam masa yang sama, kita juga akan turut diberitahu tentang GCR, iaitu ganti cuti rehat kita, yang mana ianya turut akan dibayar kepada kita pada hari kita pencen. Okey, lepas itu, maknanya tadi bila kita cakap pasal sijil nikah, dokumen pengenalan anak, suami, semua kan, maknanya ianya berkaitan dengan tanggungan kita lah, tanggungan kita. Okey. Ada beberapa borang lain juga yang perlu diisi, iaitu maklumat tentang diri kita sendiri sebagai bakal pesara tu. Jadi follow sahaja apa-apa dokumen yang diminta dan dokumen ataupun borang yang telah diberikan, isi sahaja di sana. Rajin-rajinlah berhubung dengan pihak BSM sekiranya ada yang kita tidak jelas. Okey, seterusnya kita nak tahu lagi tentang apakah yang kita akan dapat bila kita pencen ni. Sebenarnya ada tiga jenis bayaran, ganjaran yang kita akan dapat, iaitu pertama sekali ganjaran kita ni yang adalah dia punya kiraan, dia boleh tengok sendiri, di mana ganjaran ini akan diterima pada tarikh persaraan dan wang gantian cuti rehat turut diberikan pada hari yang sama. Jadi duit ganjaran ini akan dibayar oleh GPA. GPA akan menyediakan duit yang berkenaan untuk di-bank in-kan lah kepada kita, manakala wang gantian cuti rehat ni disediakan oleh majikan kita. Dan kedua-dua jumlah tersebut telah pun saya terima pada tarikh hari saya bersara. Okey, ada yang mungkin mempunyai masalah tidak menerima duit tersebut pada hari tarikh persaraan. Maknanya mungkin ada dokumen especially yang berkaitan dengan percukaian. Sekiranya percukaian tidak diselesaikan, maka mungkin kita kena hold dulu duit yang berkenaan. Ini kerana mengikut pengalaman saya sendiri, kebetulan pada ketika itu saya berurusan di percukaian, di LHDN, dan saya telah menyuarakanlah bahawa saya akan bersara pada sekian hari bulan, dan pegawai tersebut ada bertanya dengan saya, adakah pihak majikan telah pun menghantar apa-apa dokumentasi yang berkaitan dengan percukaian di sini. Jadi saya pun tidak jelas tentang perkara itu, dan untuk kes yang sebegini eloklah untuk kita sentiasa menyimak dengan pihak BSM. Maklumlah kita pun faham bahawa kita pun sama-sama sibuk dan mungkin ada terlepas pandang, jadi lebih baik kita saling mengingatkan. Dan untuk kes itu, alhamdulillah saya menerimalah salinan yang dia macam isi form tu, dihantar oleh pihak majikan ke LHDN. Okey, selain daripada tu apa lagi pencen bulanan. Pencen bulanan ni, saya sekarang ni umur 45 tahun. Sebenarnya kita lihatlah, kita ni tarikh lantikan kita ni bila. Saya rasa kita lebih relevan untuk bercakap tentang tarikh lantikan kita ni pada selepas 12 April 1991. Kerana dia ada dua jenis lah, ada yang sebelum tu dan ada yang selepas. Jadi sekiranya kita dilantik pada selepas 12 April 1991, maka bayaran bulanan tu yang tiap-tiap bulan yang kita akan terima tu, kita hanya akan mula menerima pada umur kita 55 tahun. Jadi dalam masa 10 tahun ni saya tidak akan menerima lagi lah
Lepas 10 tahun barulah saya terima yang bulanan, ya. Okey, berapa yang kita dapat bulanan, berapa yang kita dapat ganjaran. So, saya rasa saya tidak akan bercakap tentang perkara itu kerana dia mempunyai pengiraan dia sendiri. Boleh refer lah dalam laman web yang telah saya sebutkan tadi juga, ya. Baik. Okey. Saya rasa saya ingin berkongsi sedikit lah, ya, untuk part yang kedua berkenaan dengan pilihan, ya, kita dalam membuat satu keputusan untuk kita pencen awal. Susah juga saya nak cakap ni kan, tapi tak apalah, saya rasa saya share lah, ya. Begini, saya faham bahawa kita mungkin mempunyai masalah di tempat kerja, ya. Tetapi bila kita nak keluar daripada situasi itu, ada banyak cara lah kan kita nak keluar. Sama ada kita berhenti, cari kerja lain, dan juga mungkin boleh pencen macam saya. Tapi kalau boleh lah kan, terutamanya untuk pencen ini, kita kena pastikan, ya, bahawa apabila satu keputusan yang kita nak buat tu, justifikasi yang kita ambil tu, janganlah ia dipengaruhi oleh sebarang emosi, ya. Kerana kita risau ia menjadi satu keputusan yang tidak tepat. Apa yang telah saya lakukan ketika saya ingin mengambil keputusan untuk bersara awal ini adalah pertama sekali saya membuat, ya, saya membuat kaji selidik lah sedikit. Saya bertanya, ya, dan juga saya meminta, ya, pandangan asas terutamanya daripada bapa saya, suami, rakan-rakan yang terdekat, ya, dan saya akhirnya juga telah membuat satu tindakan, iaitu saya buat istiqarah lah, ya. Saya buat istiqarah selama sebulan, ya. Dan di samping itu saya turut sertakan dengan membaca Al-Kahfi, ya. Semoga Allah menerangkan jalan saya supaya saya dapat membuat satu keputusan yang jelas, ya, kerana jelas saya lihat. Okey. Jadi pengalaman saya ketika melaksanakan tempoh untuk membuat decision itu memang pun agak mencabar, kerana pada peringkat awal pun seolah-olah gerak hati ataupun insting ataupun perasaan kita rasa macam betul dah ni tindakan kita ni, sebab kita rasa hati kita tu macam cenderung sangat, kan. Dan waktu itulah ramai orang-orang yang saya jumpa seperti dipanggil-panggil, ya, untuk berkongsi dengan saya tentang pencen. Ada yang pencen wajib, ada yang pencen awal, yang berhenti kerja. Jadi waktu tu kita rasa macam wah, dah seolah-olah betul lah ni tindakan kita, kan. Tapi di situlah kita kena kuatkan azam kita supaya kita betul-betul menghabiskan time frame yang telah kita tetapkan untuk mencapai satu keputusan. Jangan kita dipengaruhi oleh sikap gopoh kita, ya. Jadi setelah tamat selama sebulan untuk saya meminta petunjuk daripada Allah, dan kalau sekiranya anda bukan beragama Islam, buatlah dalam agama yang anda anuti, okay, talk to your God, okay, untuk membolehkan kita mendapat petunjuk tu. Seterusnya, pada hari terakhir untuk saya menamatkan istiqarah saya, dan seterusnya esoknya tu adalah
tarikh yang saya dah buat milestone saya untuk saya buat decision tu, masa tu lah baru hati tu tenang sebab kita dah completed kan. Yang time frame kita serahlah seterusnya pada Allah kerana kita tidak mahu membuat satu keputusan yang terburu-buru, yang tergesa-gesa. Kita rasa macam kita dah cepat buat keputusan. Okay. Jadi itu sajalah pandangan sedikit komentar lah daripada saya, sedikit nasihat lah daripada saya. Dan dalam masa yang sama juga, okay, izinkan saya sekali lagi untuk membuat sedikit sharing berkenaan dengan apa backup kita ya, bila kita dah nak pencen ni. Okey, Alhamdulillah semasa saya bertugas sebagai seorang pensyarah kanan, saya turut mempunyai kerja part-time yang telah mendapat kelulusan daripada pihak majikan, di mana saya adalah merupakan seorang terapis untuk complementary medicine. Dan saya menjadikan itu sebagai actually dia sebagai salah satu CSR saya. Tapi dalam masa yang sama, Alhamdulillah, adalah sedikit rezeki masuk daripada sana. Dan saya rasa bidang part-time yang saya buat itu tidak ramai orang yang buat, dan ia merupakan satu fardu kifayah kepada saya untuk saya laksanakan. Oleh yang demikian, saya rasa kekurangan yang ada pada masyarakat kita dalam bidang ini yang dapat dikendalikan secara profesional, saya rasa agak kurang. Maka di sanalah turut menjadi satu titik tolak kepada saya untuk saya meyakini bahawa rezeki itu ada. Dan oleh kerana ia merupakan salah satu bentuk income yang saya kata taklah besar sangat, tetapi maknanya kalau sekiranya saya fokus kerana sebelum ni saya hanya melakukan secara part-time membantu orang-orang yang memerlukan, tapi sekarang ni saya memilih untuk pencen dan saya boleh untuk mendekati lagi masyarakat dalam konteks itu kalau sekiranya biasa saya cuma buat hujung minggu, maknanya saya sekarang boleh buat dalam weekdays dan weekend lah. Jadi kalau nak kata bila pencen ni kita goyang kaki, saya tak rasa macam tu. Saya rasa bila kita pencen ni, kita lagi kena berusaha mengguna pakai kemahiran yang telah kita pelajari, yang telah kita alami semasa kita bekerja dahulu, untuk digabung jalinkan dengan perkara baru yang kita nak laksanakan. Maka otak kita kena lagi ligat berfikir apa yang kita boleh buat. Kita tak boleh nak berharap kepada wang ganjaran yang kita terima semata-mata. Kerana mungkin ada lagi komitmen-komitmen kita yang secara bulanan yang kita perlu bayar. Jadi saya rasa bila kita buat keputusan itu dan mengetahui apakah kelebihan kita dalam menjana ekonomi, sekiranya anda merasakan anda berkemampuan, mempunyai daya fikir dan tidak hanya bergantung kepada wang ganjaran, saya rasa ianya boleh dipertimbangkanlah untuk kita membuat keputusan untuk bersara awal. Tetapi sekiranya bagi anda yang mungkin mempunyai sedikit kesukaran lah untuk menjana ekonomi setelah pencen nanti, mungkin perlu dipertimbangkanlah hasrat tersebut. Baik, jadi saya pun tak suka nak bercakap panjang sangat.
2-3 konten poin penting yang saya telah sampaikan. Semoga ianya boleh menjadi panduan kepada anda semua. Sedikit perkongsianlah daripada saya. Dan doakanlah juga saya, dan saya doakan juga pada tuan-tuan perempuan semua yang mempunyai hasrat untuk pencen awal. Ingat pesan saya, jangan gopoh, ya. Berdoalah, minta petunjuk, buat decision dengan tenang. Baik, itu sahaja perkongsian dari saya. Saya minta diri dahulu. Dan dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.